Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan buat pelajar-pelajar semua. Cikgu harap pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat mengikuti semua pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan belajar sukatan Sejarah KSSM tingkatan 3 pada bab 4 yang bertajuk Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Cikgu harap pelajar menyediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran yang perlu dan boleh digunakan untuk rujukan pelajar pada masa yang akan datang. Seterusnya kita mulakan. Sebelum kita masuk kepada isi pelajaran, ada baiknya terlebih dahulu kita tinjau DSKP untuk mata pelajaran sejarah. Okey, DSKP itu ataupun Dokumen Standard Penilaian dan Pentaksiran. Dan apa yang perlu pelajar tinjau adalah tema, iaitu kedatangan kuasa asing, dan juga tajuk yang akan kita belajar nanti, iaitu tajuk 7 campur tangan dan penjajahan kuasa barat. Seterusnya kita tengok sebelah kanan, iaitu standard prestasi yang melibatkan 2 item, iaitu tahap penguasaan dan juga tafsiran. Jadi standard prestasi ini diguna pakai oleh guru untuk menilai markah pentaksiran bilik darjah ataupun PBD pelajar. Contohnya, sekiranya di akhir pelajaran guru bertanya kepada pelajar, nyatakan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, lalu pelajar dapat menjawab 4 negeri tersebut. Ini bermakna tahap penguasaan pelajar hanya pada tahap PBD 1. Begitulah seterusnya, pelajar boleh tengok dan nilai. Untuk markah 6 contohnya, melahirkan idea bagi mewujudkan pentadbiran yang kompetitif dalam menjamin kemakmuran negara. Ini memerlukan kebat yang tinggi, barulah boleh markah yang tinggi. Seterusnya kita tinjau dahulu aspek kemahiran pemikiran sejarah yang pelajar boleh perolehi sewaktu belajar pada bab ini. Pertama, memahami kronologi perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu, dan yang kita tinjau kini adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Meneroka bukti kekayaan hasil bumi negeri-negeri Melayu, membuat imajinasi kemakmuran negeri-negeri Melayu, membuat interpretasi pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan membuat rasionalisasi perubahan pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Manakala elemen kewarganegaraan dan nilai sivik pula, pelajar boleh menerangkan sikap kesediaan menerima perubahan yang membawa kebaikan, menjelaskan kepentingan sikap berwaspada terhadap anasi luar, menilai keberkesanan pentadbiran yang sistematik untuk kemajuan negara, dan yang keempat, mewajarkan kepentingan berilmu dalam pembangunan negara. Seterusnya kita tengok paparan yang menunjukkan 8 bab yang akan kita belajar di tingkatan 3. Dan sekarang kita masuk pada bab yang keempat, iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Cikgu tidak berhajat untuk menerangkan sukatan ini secara mendalam kerana kita telah meneliti pada taklimat sukatan mata pelajaran. Cuma cikgu tunjukkan kembali untuk pelajar mengingatkan semula sepintas lalu.
Sekarang kita masuk pada tajuk pembelajaran iaitu 4.1 Pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah dan Kelantan serta Terengganu dan Johor. Baik, sekarang kita tengok yang pertama adalah Kerajaan Perlis. Latar belakangnya, Syed Hussein diiktiraf sebagai Raja Perlis oleh Maharaja Siam. Diberi gelaran Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pilit. Ini nama mengikut panggilan daripada kerajaan Thailand. Dari segi aspek pentadbiran, Perlis dibahagikan kepada 22 mukim. Dalam mukim tu dia ada kampung pula. Hubungan dengan Siam adalah strategi Perlis supaya tidak diugut oleh kuasa lain. Kerana kita tahu pada zaman dahulu dia mesti bernaung di bawah satu kuasa yang lebih besar. Kerana kerajaan-kerajaan Melayu pada waktu tersebut tidak kukuh kerana sentiasa diancam oleh Siam dan Inggeris. Lalu pemerintah Perlis memilih untuk bernaung di bawah kerajaan Siam. Seterusnya, menjadikan Undang-Undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan dan mementingkan kebajikan serta keselamatan terhadap rakyat. Ini yang dititik beratkan oleh pemerintah Kerajaan Perlis yang merupakan kerajaan yang paling utara di Malaysia. Seterusnya, kita tengok Kerajaan Kedah. Dari segi latar belakang, merupakan kerajaan terawal yang muncul sejak abad yang ke-7. Pemerintahnya yang terkenal adalah Sultan Muzaffar Shah yang menukar nama daripada Merom Mahawangsa setelah baginda memeluk agama Islam. Dari segi pentadbiran, Kedah dibahagikan kepada wilayah dan diletakkan di bawah pengawasan kuasa pembesar daerah dan diwujudkan mukim yang diketuai oleh penghulu dan 128 buah mukim wujud pada abad yang ke-19. Seterusnya, Kedah juga menjalinkan hubungan dengan Siam demi mempertahankan kerajaan Kedah daripada ancaman Burma. Pada tahun 1650, Undang-Undang Kedah yang pertama ditulis. Sekarang kita tengok pula Kerajaan Kelantan. Dari segi latar belakang, Kerajaan Kelantan muncul pada tahun 1776 hingga 1794 di mana Kelantan berjaya disatukan oleh Long Yunus dan Long Yunus menjadi yang di-Pertuan Kelantan hasil daripada penyatuan seluruh Kelantan. 1812 Sultan Muhammad Pertama membuat persetiaan dengan Siam kerana bimbang dengan ancaman Terengganu. Gelaran Sultan Muhammad Pertama ialah Pia Pipit Pakdi. Ketiga, sistem Jemaah Menteri dibentuk oleh Sultan Muhammad Kedua. Kelantan dibahagikan kepada 3 jajahan. Peringkat pentadbiran paling bawah dijalankan oleh Tok Kuing dan dibantu oleh Imam. Tok Kuing ni penghulu lah, ketua kampung. Okey, Tok Kuing. Tok Kuing. Satu lagi Tok Neber dia panggil. Ini istilah lama yang pelajar perlu tahulah kalau belajar sejarah. Tok Kuing itu penggawa. Maafkan saya. Tok Kuing itu penggawa. Tok Neber itu barulah ketua kampung ataupun penghulu. Itu ikut panggilan yang lama. Seterusnya, Kelantan mula menggunakan undang-undang syarak, iaitu undang-undang syarak ni merujuk kepada hukum perundangan syariah ataupun hukum perundangan Islam.
Ini bermakna kerajaan sebelum Melayu ini, kerajaan Melayu sebelum kedatangan British, penjajah British, telah mengamalkan undang-undang Islam sejak sekian lama, iaitu bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka. Yang keempat adalah Kerajaan Terengganu. Diasaskan oleh Sultan Zainal Abidin pertama dan membawa kemajuan dan kedaulatan kepada negeri Terengganu. Dalam mentadbir, pembesar membantu Sultan, sistem penghulu diperkemaskan, Datuk Mata-Mata berperanan sebagai penyambut kedatangan pelawat atau orang kenamaan ke Terengganu. Datuk Mata-Mata ini satu panggilan. Dari segi peranannya, kalau masa kini adalah pegawai protokol. Pegawai protokol ni akan menyusun ada istiadat bila masa perlu menghadap Sultan, bagaimana menghadap, cara menghadap akan diajar oleh Datuk Mata-Mata. Seterusnya, sistem jemaah mesyuarat kerajaan ditubuhkan untuk memutuskan sesuatu hukuman atau pengisytiharan. Ini bermakna jemaah menteri akan bermesyuarat. Sekarang jawatan yang sama ini kita panggil Exco. Ex officio ataupun Exco Kerajaan Negeri. Seterusnya, Terengganu juga menjalinkan hubungan dengan Siam, Kelantan, Patani dan Johor. Undang-undang yang diamalkan berasaskan prinsip keadilan Islam. Undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu digubal pada tahun 1911. Terengganu pun kalau kita tengok juga turut mengamalkan perundangan Islam. Lima, Kerajaan Johor yang merupakan pada awal penerangan tentang sukatan, cikgu dah beritahu, satu kerajaan yang cuba memodernkan Kerajaan Johor untuk melambatkan ancaman penjajahan oleh British. Kita tengok Kerajaan Johor pertama, tahun 1699, Jurai keturunan Sultan Melaka berakhir. Kesultanan Johor diperintah oleh keturunan bendahara. Dia ada kisah ni, iaitu Sultan Johor terakhir daripada keturunan Kesultanan Melayu Melaka berakhir dengan kemangkatan Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Pelajar boleh dapatkan cerita-cerita dan juga ada video dalam media seperti YouTube. Boleh tulis Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Ada ceritanya yang dilakonkan oleh seniman Nordin Ahmad. Yang kedua, zaman pemodenan Johor semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Datuk Seri Ahmadiraja dan Datuk Mentara Dalam membantu pemerintahan Sultan. Jawatan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri juga diwujudkan. Pada waktu ini kita tahu Maharaja Abu Bakar memodernkan Johor kerana perlu dimodernkan agar seiring dengan jirannya yang diperintah oleh British, iaitu Singapura. Ketiga, menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar seperti Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Eropah dan Jepun. Malah Maharaja Abu Bakar ini mendapat pengiktirafan daripada Raja England. Keempat, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor digubal pada tahun 1895 untuk melindungi hak-hak kerajaan dan juga rakyat Johor.